Padu, padu, padu. Hampir setiap hari saya mendengar rakan, saudara mara, terutamanya keluarga terdekat yang bercakap tentang padu. Bahkan kita dikejutkan baru-baru ini dengan satu kenyataan daripada media sosial. Saya melihat di laman Facebook ke semalam ataupun kebelakangan ini yang menyebut Sarawak menolak untuk mengisi ataupun menolak padu. Nah, teman-teman, lebih kurang begitulah bunyinya. Namun saudara-saudara, siapa yang patut dipertanggungjawabkan untuk menjawab isu ini? Saudara-saudara, berkaitan dengan padu, akhirnya Perdana Menteri dengan satu pendedahan. Dalam artikel daripada Malaysia Kini, Perdana Menteri minta Rafizi perjelas isu daftar padu pada kabinet. Nah, di dalam artikel yang lain dari Malaysia Kini juga, menurut Puat Zarkashi berkata, padu bukti kegagalan Raja Formula Rafizi, kata Puat Zarkashi. Nah, saudara-saudara, kalau ini menjadi satu kegagalan Rafizi, adakah Rafizi layak untuk mempertahankan jawatan beliau sebagai Menteri Ekonomi? Nah, saudara-saudara, ataupun sebagai jawatan yang digalas oleh Rafizi hari ini. Nah, kita kembali kepada artikel sebentar tadi di mana Perdana Menteri meminta Rafizi perjelas isu daftar padu pada kabinet. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli diminta memberi penjelasan kepada jemaah menteri berhubung isu pendaftaran pangkalan data utama padu minggu depan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artikel diterbitkan pada 23 Mac. Anwar berkata, ia susulan kebimbangan yang dibangkitkan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai sistem itu. Semalam, saya sempat bincang dengan Premier Sarawak dan beliau menyuarakan beberapa kebimbangan serta membangkitkan beberapa persoalan. Sehubungan itu, Menteri Ekonomi diminta meneliti dan menjelaskannya kepada jemaah menteri, katanya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas gesaan Kerajaan Negeri Sarawak agar pendaftaran dan kemaskini padu di negeri itu ditangguhkan. Perdana Menteri ditemui pemberita selepas mengadakan jelajah mesra di Bazar Ramadan Mahkota Square di Kuantan yang turut disertai Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel yang saya sebut sebentar tadi yang dinyatakan oleh Pak Zarkashi, di mana padu bukti kegagalan Raja Formula Rafizi. Pemimpin UMNO mengkritik kegagalan sistem padu yang disebabkan kelemahan dalam sistem kerja serta komunikasi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi berkata, ia juga memberi gambaran kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula dia semua tidak menjadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu padu, padu dilihat gagal. Itu sebab PMX minta Rafizi perjelas isu padu kepada kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif pada padu. Ia ibarat telanjangkan diri kita, kata seorang menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucar-kacir? Tulisnya dalam satu hantaran FB. Terdahulu Sarawak meminta beberapa perubahan dibuat berkaitan maklumat pribadi yang diminta dalam sistem padu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendaftaran padu ibarat menelanjangkan diri. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang masih setia bersama di dalam channel admin. Admin juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung di dalam channel ini. Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat info politik di Malaysia. Tuan-tuan yang amat dihormati semua,
Sebelum ini, tular satu berita yang kononnya Menteri Besar Kedah Sanusi membeli sebuah kereta mewah berharga ataupun bernilai Rm400.000. Bahkan di dalam artikel sebelum ini daripada The Malaysia Life, Sanusi beli kereta mewah baharu harga Rm400K, netizen kait dengan guru pasti pula. Kecoh hari ini di media sosial mengenai dakwaan MB Kedah Sanusi bergaya dengan kereta mewah barunya. Dakwaan ini timbul apabila number plate kereta yang dipakai pemimpin PAS itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya. Lebih nilai memiliki triton, kini dengan penjimatan dan berbagai kelebihan. Ketahui lanjut. Nah, di dalam artikel ini menyebut netizen mendakwa number plate KCX8 itu dipasang pada kereta Hyundai Palisade yang paling terbaru. Carian TML menunjukkan harga kereta ini bernilai 400K di pasaran Malaysia. Di ruangan komen pula rata-rata netizen memerli MB Sempoi itu dengan mengaitkan dengan isu guru pasti yang hanya bertaraf sukarelawan bukannya pekerja. Daenerys menulis, Cikgu pasti sukarelawan, tumpang gembira kerana dijanjikan syurga. Eng PG pula menulis, gaji dan allowance dia tetap tak jalan. Tak macam gaji Agro kena delay 8 bulan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, akhirnya MB Kedah sendiri, Muhammad Sanusi, membuat pengakuan yang besar yang pasti mengejutkan netizen dan mengejutkan PAS. Dalam artikel daripada harapandaily.com, Sanusi mengaku beli kereta baharu. Wow. Akhirnya, Menteri Besar Kedah membuat pengakuan membeli kereta baru. Tapi persoalannya, adakah kereta baru yang dibeli oleh Sanusi ini ataupun sama dengan yang dinyatakan netizen, yaitu berharga 400K Hyundai tersebut. Nah, di dalam artikel daripada Harapan Daily bertarik 24 Mac, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengaku beli kereta baru lantaran dua kereta yang dibeli oleh Menteri Besar Kedah sebelum ini kerap rosak. Sanusi yang juga pengurus CPN Negeri berkata, kereta-kereta itu dipakainya sejak tahun 2020. Sejak saya jadi Menteri Besar, saya pakai kereta yang dibeli oleh Ustaz Azizan tahun 2012 dan kereta yang dibeli oleh Mukris pada tahun 2014, kod Mercedes. Mercedes ini bila sampai satu peringkat dia tidak ekonomik. Tapi kita baiki juga pasal nampak macam elok. Ebsobo pun mahal. Sekali repair 40 hingga 50K. Jadi tak ekonomik untuk kita gasak dia. Katanya dalam satu ucapan yang dikongsikan Sanusi di TikTok. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS itu malah menganggap orang lain boleh mengaku kalah untuk menjadi MB, memandangkan terlalu banyak bergerak dengan menaiki kereta. Atas alasan itu, Sanusi kata, sebuah kereta yang lasak amat diperlukan. Kalau tengok pergerakan saya sebagai MB, tuan-tuan pun boleh surrender, tak boleh pi. Sebulan berapa puluh ribu kilometer perjalanan. Jadi kena ada kereta yang lasak sikit. Kerajaan buat keputusan beli kereta selepas 4 tahun saya jadi MB, ujarnya. Dalam masa yang sama, dia menegaskan bahwa kenderaan yang dibeli itu hanya kereta biasa, bukannya beli kereta kategori mewah. Malah, Sanusi kata dia sendiri mampu membeli kenderaan yang sama, bukan sebuah, malah 2 unit sekaligus. Bukan beli kereta mewah, kereta biasa aja. Kalau saya nak beli sendiri pun, saya ada duit, saya boleh beli. 2 biji saya boleh beli, tak mahal sangat pun. Tapi kerajaan beli, saya naiklah, katanya sambil tergelak. Nah, teman-teman yang amat dihormati semua, apa komen Anda berkaitan dengan pengakuan Sanusi ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.